Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata wa thabata az-zihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu, mempelajari sebuah kitab yang begitu tinggi barakahnya, merupakan kitab yang mengajar kepada kita menuju ke jalan yang sebenar, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya bila bertemu dengan Allah tidak ada dosa, tidak ada perkara yang boleh menghalangkan kita ini untuk terus bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dinamakan kitab ini Sayrus Salikin, perjalanan orang yang salik menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih lagi di bawah tajuk kelebihan beruzlah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhum. Betul situ? Betul. Bawah kan? Jeffrey tertinggal tu. Kata Imam Al-Ghazali. Dan faedah yang kelima situ. Dan faedah yang kelima, bersunyi sendiri itu memutuskan tamak manusia daripadamu dan memutuskan tamakmu daripada manusia. Jadi kelebihan beruzlah, orang tak ada nak cari-cari kita, dan kita tak tercari-cari orang. Tapi kalau kita kuat campur dengan orang, sikit-sikit orang tanya mana dia begitu. Jadi kita sibuk terpaksa layan orang. Oleh sebab itu, di antara kelebihan beruzlah ini, orang yang banyak beruzlah, orang tak cari-cari dia. Mana dia? Orang kali bersuluk lah tu, dia kata. Jadi orang tak tercari-cari dia, dan dia tak cari-cari orang. Kalau tidak, boring lah aku hari ni, tak ada kawan ke, begitu. Jadi banyak membuang masa. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Berkata Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fa amma inqita'u tab'in nasi anka fa fihi fawaidu fa inna ridan nasi ghayatun la tudraku fanshighalul mar'i bi islahi nafsihi awla wa min ahwanil huquqi wa aisariha khabar dia mubtada khudurul janazati
wa iyadatul marid, bukan marad ha? Wa iyadatul maridi wa hudurul walaimi wa imlakat fiha tadyi'u awqatin wa tu'arradun lil afat atau wa tu'radu lil afat thumma qad ta'uqu an ba'dihha al awaiqu wa yustaqbalu fiha al ma'aziru wa la yumkinu izharu kullil a'dhari fayaquluna lahu qumta bihaqqi fulanin wa qassarta fi haqqina wa yasiru dhalika khabar sara sababa adawatin faqad qila wa man lam ya'ud maridan fi waqtil iyadati ishtaha mautahu khifatan min takhjilihi idza sahha ala taqsirihi wa man amman nasa kullahum bil hirman radau anhu kulluhum. Artinya, maka adapun memutuskan tamak manusia daripadamu itu. Jadi seolah-olah ada soalan ditanyakan kepada Tuan Syekh, ma faidatu inqita'u tab'in inqita'u an tab'in nas. Tuan Syekh, apa faedah kita tak campur dengan orang ni? Tak gemar dengan orang ni apa? Fa ajabtu, maka aku jawab. Seolah-olah begitu. Fa yang dinamakan jawab ataupun jawab kepada permasalahan yang telah kita takdirkan tanya begitu. Adapun amma ini dinamakan amma li tafsil. Adapun dia mentafsirkan, menghuraikan. Apa sebab kita ni sebaiknya beruzlah dengan orang, beruzlah daripada orang. Maka amma ni dinamakan amma li tafsil. Amma ni dia ada amma li tafsir, amma dina amma li syartin. Ada amma li syartin, amma li tafsil. Amma ni mesti jawab khabar, dia mesti ada jawab syarat dia, ataupun amma li syartin wa amma li tafsil. Amma dia huraikan, adapun memutuskan tamak manusia daripadamu itu, makna gemarnya manusia kepada kamu, maka di dalamnya itu segala manfaat, maka di dalam itu sekalian manfaat. Wa amma inqita'u tam'in nasi anka fa fihi, maka pada menjauhkan daripada tamak manusia itu fawaidu. Dia kata banyak manfaat. Fawaidu jamak pada faidatun, faidatani fawaid. Banyak kelebihan dia kata. Banyak manfaat maknanya banyak kelebihan. Di antaranya, maka kerana bahawasanya, sebab apa banyak kelebihan? Diri pada orang ni menyampaikan redha manusia sehingga redha itu tiada dapat akan dia. Maka masyghul seorang dengan banyak membaikikan agamanya. Dia kalau banyak sangat nak cari redha orang, takkan tercapai redha orang. Dia kata, kalau nak cari ataupun nak sampai orang ni redha kat kita sampai kiamat takkan tercapai. Kamu akan masyghul jaga hati orang ni, jaga hati orang ni, jaga hati orang ni. Awak ni penat hari ni, nak pergi juga. Nanti apa dia kata? Tengok lain. Awak ni tak sihat je Rahman. Abang tak sihat tu. Yalah nanti dia tak nak berkawan pula dengan aku. Nampak ni? Pergi sana pula, pergi sini. Tuan Syekh kata, kalau nak cari redha orang ni, fa inna ridhan nasi ghayatun la tudraku. Sesungguhnya nak mencari redha manusia ni ghayatun la tudraku, kesudahan yang tidak akan berakhir. Masyghul, sibuk selalu dia kata. Jadi menyebabkan agama dia akan jadi rosak. Sepatutnya sekarang ni pergi mengaji,
Dia kata tu dia telefon, ajak keluar makan. Kan tak pergi pula, dia kata aku tak nak kawan dengan dia. So tak mengaji. Ni pula, dia habis. Oleh sebab itu, Tuan Syekh menyebabkan kamu tidak dapat memperbaikkan akan agama kamu. Banyak rugi, habis, dia kata. Dan membaiki dirimu dengan menyucikan hatimu itu terlebih aula daripada dengan bercampur dengan manusia. Maka Tuan Syekh menyebut fansyighalul mar'i bi islahi nafsihi, memasghulkan, menyibukkan seseorang itu memperbaikkan dirinya, itu terlebih aula. Daripada apa? Aula min syighalin nafsihi bi mukhalatatin nas, daripada ia bercampur dengan orang. Ini bab kelebihan uzlah. Tapi selepas ni cerita pula kelebihan bercampur dengan orang. Kena bercampur juga. Kalau tak bercampur pula tak mengaji. Semalam dia kata mengaji dekat masjid terkira. Lebih baik beruzlah. Kan? Tak datang mengaji. Apa pasal minggu depan tak ada orang mengaji? Mana Ustaz Liah tak ada orang mengaji? Sebab dia kata minggu lepas Ustaz Syukri mengajar beruzlah. Lebih baik beruzlah daripada bercampur. Pakat semua duduk kat rumah. Begitu. Tak habis mengaji. Dia mengaji sekerat, dia pun faham gitu. Rosak. Tujuan beruzlah adalah untuk memperbaiki diri. Untuk memperbaikan diri, mesti ada ilmu. Mesti ada ilmu. Begitu. Sebelum kita bertafakkur, kena banyak berzikir. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Wa yatafakkarun ni ialah selepas zikir. Mana orang yang nak bertafakkur, beruzlah, dia bukan uzlah saja-saja, kena dia berzikir. Berzikir ni termasuklah mengaji pun zikir, semayang pun zikir. Zikir ni bukan berarti la ilaha illallah je. Dia termasuklah kita mengaji. Mesti ada ilmu. Mesti ada ilmu. Oleh sebab itu, kelebihan bermukhalatah, bercampur dengan orang, dia antaranya boleh menuntut ilmu. Ini kena bercampur. Kalau tak bercampur, tak menuntut ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak memperbaiki diri? Kerana di dalam beruzlah itu ada bertujuan memperbaikikan diri. Fa islahu mar'i, iaitu memperbaikkan oleh seseorang apa dia? Nafsahu, akan diri dia. Baik dari sudut mana? Iaitu baikkan diri dia ni daripada sifat-sifat mazmumah dan sifat-sifat yang tidak baik. Sebagaimana dalam tarikat Naqsyabandi, ilahi ni ilahi. Dia bukan ilah begitu, salah tulis tu. Siapa tulis tu? Ada ha ya. Ha tu ada ya. Ilahi. Ilahi. Ilahi ada ya. Wahai Tuhanku. Ilahi itu mana? Ya ilahi. Wahai Tuhanku. Anta maksudi. Engkau adalah yang ku kehendaki. Maksudi. Waridaka matlubi. Ridha engkau lah yang ku cari. A'tini mahabbataka waridaka. Berilah kepadaku kasih sayang engkau dan redha kau kepadaku. Kasih sayang kau dan redha. Ni orang baca waktu bersuluk. Orang baca waktu bersuluk dalam tarikat Naqsyabandiyah. Ataupun dalam majlis hawajagan ataupun hawajigan. Biasa buat ataupun disebut orang Malaysia ni, iaitu tawajjuh malam Jumaat. Malam Jumaat kita ada tawajjuh. Nama? Amalan tawajjuh nama. Dalam tariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Namakan tawajjuh nama dia. Ini tujuan dia. Kalau dia baca ilahi, wahai Tuhanku, mana ya ilahi, anta maksudi. Dia nak tahu anta maksudi, kena ada ilmu. Engkaulah yang ku maksudkan. Adakah zikir ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi sampai kiamat? Dah. Mestilah dengan zikir. Dengan zikir la ilaha illallah. Dengan zikir-zikir ismu mufrad Allah Allah.
nak membersihkan diri ni daripada sifat-sifat yang tidak baik, mohon pada Allah Ta'ala supaya diampunkan dosa. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Taubata abdin, itu sebagai taubat seorang hamba. Taubata abdin zalimin, yang zalim, la yamliku nafsi darran wala naf'a, yang tidak ada memiliki apa-apa, tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh memberi manfaat melainkan Allah. Ini juga dalam dinamakan istighfar tarikat Naqsyabandiyah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayata. Ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan beristighfar sedemikian rupa. Tarekat lain ada cara dia. Ahmadiyah dengan tarekat dengan istighfar dinamakan istighfar azim. Itu cara dia. Masing-masing ada cara. Tujuan adalah untuk mendapat keridhaan Allah, untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada beza orang ni tarekat bagus ke tak bagus, yang penting diri dia bagus, begitu. Tidak ada kita boleh merendah-rendahkan tarekat mana-mana, yang penting tariqah itu at-tariqatul muwassilatu, itu jalan yang menuju ila mardatillah, ke jalan Allah. Ke jalan Allah. Orang ni baca ratib haddad, ya Allah fadal. Orang ni kata ratib atas, ya Allah fadal. Orang ni pula dengan Sazulinya, dengan Ahmadinya, dengan Naqsybandinya, dengan Rifainya, ya Allah fadal. Tidak ada la maziyata, tak ada bezalah. Ini bagus, ini wali kutub, ni tak kutub, kutub tak kutub tu Allah saja yang tahu. Macam kita, macam mana kita boleh menentukan seorang tu kutub? Dalam kitab kita ni ada jilid yang keempat. Tu wali kutub, ini wali kutub. Wali kutub. Tahu dah cuma macam mana nak jadi wali kutub? Dalam kitab kita ni jilid keempat. Kalaulah ni kutub, ramainya kutub. Kutub utara, kutub selatan betul ada tu Haji. Ni wali kutub. Kutub apa? Kutub ni panjang pembahasannya. Kalau kutubul ghaus macam mana nak sampai kutubul ghaus? Kutubul ghaus jami' nak sampai tahap tu. Kita tak boleh senang-senang label orang ini wali kutub, ini wali kutub kan. Kutub mungkin kutub dari sudut dia. Tahu kutub tak kutub ni Allah. Mengenal wali adalah perkara yang paling sukar. Berbeza mengenal Nabi SAW kerana dia ada mukjizat. Ini disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Bustanul Arifin, mengenal wali benda yang paling payah. Susah kita nak kenal wali. Bukan kerana dengan serban, dengan jubah semua dia tu wali. Tak, kadang-kadang yang pakai selekeh belakang tu dia wali rupanya. Dia wali. Kita apa pasal mari sini? Kita kata. Dia muka dia jernih, dia bersih, tapi nampak macam selekeh. Kita halau dia rupanya wali. Rupanya wali. Wali. Oleh sebab itu, sebab apa Allah menyembunyikan wali? Supaya kita ni bersangka baik dengan orang. Supaya kita ni sentiasa menghormati orang dan kita tidak memperlekeh-lekeh ke orang. Islam tidak mengajar kita memperlekeh ke orang. Islam mengajarkan hati kita ni sangka baik dengan orang. Oleh sebab itu beruzlah mengajarkan kita begitu. Berislahkan diri jadi baik. Tak ada membeza-bezakan orang. Yang paling penting Allah mengingatkan kita, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala ialah taqwa. Taqwa gitu. Tujuan kita ni ialah supaya kita jadi orang yang bertakwa. Sama balik kita. Wa min ahwanil huquqi. Kita. Wa min ahwanil huquq. Dan setengah daripada terlebih hina dan terlebih mudah hak manusia itu hadir akan jenazah dan ziarah akan orang sakit, dan hadir akan orang yang berkenduri, dan hadir akan orang yang berkahwin. Ini cerita bab ni dia kata Allah. Kerana nak jaga hati orang, terpaksa jugalah ziarah dia. Nanti kita sakit dia tak nak datang pula. Bila kita tak ziarah dia orang sakit ni, nanti orang kata, oh Ustaz Syukri tak ada ziarah orang sakit tu. Oh dia memang barangkali dia doa cepat mati pun orang tu. Ada orang kata, oh, ada tadi Ustaz Syukri majar di Masjid Tengkira ada. Oh tak datang ziarah aku ya. Dia suka aku mati ke? Suka aku mati.
Takut jadi begitu pula. Pergilah, terpaksa juga pergi, dia kata. Tak pergi kenduri kahwin, nanti kalau cucu kita kahwin, dia tak mau datang pula. Jadi begitu. Balik penat, 20 rumah orang kahwin. Begitu. Sana pun pergi. Mana Haji Rahman? Baru balik daripada Gombak. Melaka je 5. Gombak lagi. Balik masuk hospital. Masuk hospital. Ni Syekh ni sebut. Kenduri kena pergi. Gitu. Disebabkan terlampau ramainya kita, ramai kawan, menyebabkan banyaknya kenduri, sehingga kita terpaksa jaga orang ni, menyebabkan kita dah banyak terluput dari sudut ibadat, dia kata. Bukan tak boleh berkawan, boleh berkawan, tapi jangan sampai menyebabkan kita ni rugi dari sudut ibadat. Tuan Syekh ni sebut. Ini Syekh ni. Di antara yang paling mudah, dia kata, wa min ahwanil huquq, iaitu hak-hak yang paling ringan. Wa aisariha, yang paling mudah, hudurul janazati, hadir jenazah. Ini benda-benda mudah tu. Lagi, wa iyadatul marid, ziarah orang sakit. Wa hudurul walaimi, iaitu hadir kenduri. Kenduri anak berkhitan, pergi. Kenduri ni pun pergi. Orang ni nak berkhitan, pergi. Orang ni nak pergi umrah, pergi. Orang ni nak kenduri tahlil, pergi. Orang ni pula kenduri bertunang, pergi. Orang ni kenduri mati pun, pergi. Orang ni pun Allahu Akbar. Mana Jeffrey tak datang mengaji? Ni bulan Rajab Ustaz, banyak kenduri. Bulan Rajab penuh kenduri, kan? Ngaji pun terpaksa dibatalkan. Malam ni tak boleh Ustaz, malam ni ada orang kenduri. Mana ada kenduri. Ini kesan daripada banyaknya berkawan, dia kata. Banyaknya berkawan. Bukan tak boleh berkawan, tapi jangan sampai mengurangkan ibadat kamu. Kata Tuan Syekh ini, kata Imam Ghazali. Tapi kita pun taklah sampai kenduri macam YB hadir kenduri, kan. Kalau setakat 3-4 tu, pergilah, dia tidak menjejaskan apa-apa. Kita bukan YB, bukan orang besar. Sampai 20-30 panggil jemputan. Qala al-musannif rahimallahu taala. Lagi dia kata. Dan hadir akan orang yang berkahwin. Kahwin. Kerana jemputan kahwin kena pergi. Jemputan kalau kerana kenduri kahwin, ya kena pergi. Tapi kalau kenduri lain, hukumnya sunat sahaja dalam fiqh kita, kan? Dalam hukum fiqh kita. Dan di dalam sekalian itu, menghilangkan beberapa waktu. Ini sebab dia. Dia kata banyak terlepas waktu lah. Semayang berjemaah dah terlepas dah. Kalau dari sini ke utara, atau dari sini pergi ke Negeri Sembilan, daripada Sembilan pula pergi pula ke Melimau. Jauh. Dah banyak terlepas. Malam dah penat, dia kata. Malam sudah dah penat, dia kata. Itu illah, sebab kata Tuan Syekh ni, bab ni cerita kesan daripada banyak berkawan. Akan datang kelebihan berkawan. Maka kita hendaklah memperseimbangkan di antara kesan daripada banyak berkawan dengan faedah berkawan. Dan tu ada kesimpulannya. Kena tunggu sampai habis. Jangan baca bab kesan daripada banyak berkawan. Lepas ni tak nak berkawan pula orang. Dia berkawan, kena berkawan, tapi kawan yang boleh memberikan manfaat. Kawan yang boleh memberi manfaat. Sama balik kita. Dan mendatangkan bagi kebinasaan, maka terkadang menegahkan daripada hadir akan setengah itu oleh sesuatu arat yang menegahkan yang demikian itu, dan berkehendak meminta maaf di dalamnya itu dengan menyatakan uzur. Dia kata, terpaksa pula lah kita minta maaf. Minta maaf lah bang, saya tak sempat hadir. Kalau tak minta maaf kang, putus saudara. Gitu. Sana pula minta maaf, bukan saya tak nak pergi, jam tadi. Sampai tu air keruh, dah tak boleh. Daripada Zuhur sampai Tol dekat sejam bang. Dekat sejam. Sampai pula dekat Pedas,
Allah, time-time macam inilah dia nak buat jalan. Nak buat dia jalan. Kan tak pergi haji, pergi. Tapi tak sampai. Terpaksa nak sebut minta maaf. Nanti takut dia kecil hati. Nampak? Dia sebab-sebab ni dia kata. Seterusnya lagi Tuan Syekh menyebut. Padahal tiada dapat menyatakan segala uzur itu. Kalau kita kadang-kadang kita tak sempat nak menyatakan keuzuran kita dengan orang ni satu-satu. Kalau nak cari kadang-kadang tak sempat nak minta maaf semua orang ni. Kalau kita banyak sangat panggilan dia kata. Maka berkata setengah mereka itu, jumpa balik kita. Kau ni rumah si Ustaz Liah, kau pergi ya. Rumah saya Ustaz tak nak pergi. Saya ni siapa lah Ustaz? Dia akan kesan begitu. Sebagaimana disebut dalam kitab kita ni. Berkata setengah mereka itu, oranglah, engkau berdiri dengan hak si fulan. Kau dengan orang ni kau tolong lah. Dengan aku kau tak tolong. Dengan orang ni kau datang rumah dia, dengan aku kau tak datang. Dan taksir engkau dengan hakku. Nampak dia? Kau dengan aku kau buat tak peduli je. Dah 3 orang anak aku panggil kau tak datang. Dia kata. Kau besok kau buat kenduri aku tak datang, kau jangan kata apa. Jadi payah kita ni dia kata. Dia kata Tuan Syekh. Dan jadi yang demikian itu sebab berseteru. Jadi bergaduh pula dah. Dulu kawan rapat langsung bergaduh. Kau buat kenduri tak panggil aku. Aku ikut kau mengaji sana sini. Kita berkata bukan kenduri besar kak, sikit je. Kenduri kawan-kawan je. Aku ni bukan kawan kau. Aku anggap kau macam adik-beradik kau. Kau sampai tak jemput aku. Lama dia renggang. Putus saudara. Ini dia kata boleh menyebabkan jadi bergaduh pula dan berkelahi. Maka sungguhnya dikata orang barang siapa tiada mengunjung akan orang sakit itu pada waktu mengunjung, nescaya ingin ia akan matinya. Dia pun tunggu. Aku mesej kat dia dah, dia kata. Dia ada tanda biru dia, warna biru. Mana dia baca. Sampai sekarang tak datang. Begitu. Mana dia tahu sakit. Sampai sekarang tak ada pun dia balas syafakallahu ke. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Dia baca tapi tak jawab apa-apa. Memang dia suka aku ni mati kot. Tak balas apa pun. Kawan-kawan datang, ada kau jumpa dia? Ada cakap apa-apa? Tak ada apa pun. Ni. Kawan ni kalau sembuh, apa dia kata? Dah sembuh dah. Memang Allah panjangkan umur aku, tak mati lagi. Tak mati lagi dia kata. Ini disebut oleh Tuan Syekh kita. Sepatutnya pergi mengunjung, kita tak mengunjung. Nanti orang ni kata, dia ni memang nak aku mati. Kerana takut dapat takhjilnya, iaitu malunya. Malunya apabila sihat ia atas taksirnya. Dan nanti kalau tiba-tiba sihat orang ni, disebabkan kita tak pergi ziarah, panjang umur dia lagi. Jadi kita malu Allah nak berjumpa dengan dia. Taksir. Kecuaian ni menyebabkan kamu akan jadi tahjil, iaitu jadi malu nak berjumpa. Ini Syekh Hujjatul Islam Al-Ghazali sebut ni, Allah banyak kena kat kita. Dan barang siapa meratakan manusia sekaliannya dengan menegahkan daripada bercampur dengan mereka itu, nescaya redha mereka itu sekaliannya. Ini jenis orang tak nak berkawan ramai sangat. Tak adalah orang yang ramai kecil hati. Kalau terlampau rapat-rapat sangat dengan orang, WhatsApp dia ni dia punya grup WhatsApp dia 20 grup WhatsApp dia. Dia paling aktif. Tapi tak pergi ziarah. Allah terasa habis orang ni. Terasa habis. Kalau kita ni tak masuk grup WhatsApp, kawan tapi kawan biasa, dia tak akan terasa. Ni jenis kawan terlampau rapat kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah.
Ini di antara yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan apabila kita berkawan banyak ni, maka ditakuti kita akan menyebabkan banyak bercampur, banyak bersembang, banyak buat dosa. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, "Iyakum wa amaniyal maghfirah min ghairi sa'yin laha." Awasilah diri kamu daripada banyak berangan-angan Allah ampunkan dosa. Min ghairi sa'yin laha, tapi tak ada berusaha kepada ibadat yang membawa kepada keampunan. Kita berangan Allah ampunkan dosa, tapi amalan habuk, tak ada apa pun. Jauh. Awasi diri kamu begitu. Fa innaha qad la'ibta bi aqwamin hatta kharaju minad dunya mafalis. Kamu bercampur-campur dengan orang, pergi sana pergi sini, tak nak pergi mengaji, tak semayang berjemaah. Takut apa? Hatta kharaju minad dunya mafalis. Takut kamu tinggalkan dunia ini dalam keadaan kamu muflis, tak ada apa-apa amalan yang boleh menyelamatkan kamu. Ya'ni minal a'malis salihah, daripada amal-amal yang salih. Oleh sebab itu Al-Imam Syibli rahimahullah ta'ala berkata, la budda minal jiddi wal mujahadah. Sepatutnya mesti bersungguh-sungguh melakukan ibadat. Melakukan ibadat. Walakinnahuma la yusilani ila syai'in minal haqiqah. Sesungguhnya jid wal mujahadah ini, bersungguh-sungguh dan melawan kehendak nafsu ni, dia tidak akan sampai kepada sesuatu melainkan dengan ada kesungguhan dan menghalangkan daripada diri ini melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan amalan kita. Maksudnya inilah tujuan kita beruzlah, supaya bila kita beruzlah, kita bertafakkur, kita terselamat daripada mengata orang, terselamat daripada mengumpat orang. Ini di antara perkara-perkara yang boleh menyebabkan muflis kita besok. Itu tujuan kita beruzlah. Dan tujuan kita beruzlah juga dapat menghindarkan diri kita daripada benda yang haram. Haram ni disebut oleh ulama, ada haram yang betul-betul ain dia tu haram. Mana dia? Arak betul-betul dia haram. Haram betul-betul tu binatang yang tak disembelih secara syarak tu haram. Babi apa semua tu jarang orang makan kan. Kok tersilap itu cerita lain. Kedai nama dia Nina kata. Rupanya Nina tu Nina lain. Begitu. Hidangan babi kan. Orang chicken chop dia pork chop. Begitu. Ada dekat KL kan. Orang terbaca di atas tu nama dia Lina. Rupanya kedai bukan orang Islam. Balon. Kau makan apa dah? Babi kau makan. Oh, babi ke dah? Dah masuk alam perut? Macam masuk alam perut. Macam sahabat saya dulu pergi kursus di Sabah, lalu kat Keningau. Banyak jual tu. Yang panggang-panggang tu, dia agak panggang kok kancil panggang. Rupanya babi panggang. Sampai kat KK, orang kata, dia kata tadi banyaklah, dia kata aku agak ni kancil. Orang kata itu babi. Dia tu orang kata dia pergi tanya Ustaz Syukri. Orang ni kata kena samak mulut kau. Perut kau tu kena samak. Dia kata macam mana? Dia kata, Ustaz macam mana? Perut anak ni kena samak, cari tanah ni. Dia kata hukum fiqh hanya menyebut samaklah mulut kamu. Sebab dalam perut ni minta Allah Subhanahu taala ampunkan dosa. Lepas ni berhati-hati. Berhati-hati, jangan rasa menti baik semua begitu. Sekiranya benda haram ini kita tak jaga, ni campur dengan orang, pergi restoran ni Korea pun pergi ke restoran Korea, pergi pula ke Japan, Jepun sapu habis semua.
Maggi Korea lah, sapu. Halal. Belum tentu halal. Sedap budak-budak ni kan. Ni punca kawan lah. Bagi ke Jongka Walk, dia kata tulis halal. Tukang masak dia pun bukan orang Islam. Kita cium pun bau nak muntah. Orang Melayu, sapu. Kawan punya pasal. Ini benda yang haram. Apa kesan daripada benda yang haram ni? Kesannya zawalu hasanati. Hilang segala amalan kita. Habis. Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan daripada Salim Maula Abi Huzaifah radhiyallahu anhu, berkata, la yuja'anna bi aqwamin yaumal qiyamah, akan didatangkan, dibawakan berapa kaum pada hari kiamat, ma'ahum minal hasanat, banyak kebaikan dia, banyak pahala, misla jibali Tihama, seumpama gunung Tihama. Kalau kita ni gunung Banjaran Titi Wangsa pun kira besar. Ini gunung Tihamah di Yaman, gunung Tihama. Hatta idza ji'a bihim, apabila dibawakan mereka ini, ja'alallahu a'malahum haba'a, Allah Subhanahu wa taala jadikan semua amalan baik dia tadi, pahala ni, seperti habu-habu yang berterbangan. Summa qazafahum finnar, kemudian dicampak dalam api neraka. Tercengang para sahabat ni, terpinga-pinga, apa sebabnya, apa sebab? Maka Salim Maula Abi Huzaifah radhiyallahu an mengajukan soalan, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, wahai Rasulullah, ku tebuskan bapaku dan ibuku, terangkan kepada kami, halilana haula'il qaum hatta na'rifahum. Dia kata, sebutkan siapa kaum ini. Fawalladhi ba'athaka bil haqqi innani atakhawwafu an akuna minhum, sesungguhnya aku cukup takut dan aku tidak mahu supaya aku digolongkan di kalangan mereka itu. Faqala ya Salim, amma inam kanu yasumun, kau nak tahu hai Salim, mereka puasa, mereka semayang, walakinnahum idza arada lahum syai'un minal haram, tapi bila dihidangkan benda haram kat mereka ni, wasabu alaih, melompat terus. Tak fikir pun. Fa'adhadallahu ta'ala a'malahum, maka Allah membatalkan semua amalan dia. Semayang, puasa, umrah, yang haram, benda yang sumber haram, rasuah ke apa semua dia sapu habis, riba habis. Besok Allah hapuskan semua. Ni kena jaga. Kerana banyak berkawan, banyak apa semua, sampai tak kira halal dan haram, menyebabkan habis amalan. Oleh sebab itulah tujuan kita beruzlah untuk memperbaikikan diri. Kesan daripada ambil benda yang haram ni, istihqaquhu dukhulan nar, memang dia ni penghuni neraka. Iaitu selayak-layaknya ialah masuk neraka. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu, akan tiba satu zaman yang mana manusia ni, dia kata, dia tak peduli apa yang dia dapat, dia sapu habis. Dia tak kira apa benda mana datangnya, aminal halal atau minal haram, halal ke haram dia tak kira. Ini kesan bahaya. Syekh jangan nak tunjuk warak lah Syekh, dia kata. Bila lagi nak berasa, dia kata. Ini kena ingat, tempat dia yang selayaknya ialah neraka. Ialah neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man lam yubali min aina iktasabal mal, barang siapa tidak memperdulikan daripada mana hartanya datang, lam yubalillahu bi, Allah pun tak pedulikan dia. Min aina yudkhiluhun nar, ke mana dia campak dalam api neraka, Allah tak peduli, campak yang dalam neraka. Dan seterusnya, syiddatu isabi yaumal qiyamah, akan menyebabkan siksaan yang bersengatan di akhirat. Yang keempat, adamu qabuli a'mali wa salatih, dan amalannya tidak diterima oleh Allah
Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kesan daripada seseorang yang tidak ada rasa takut kepada Allah. Ini tujuan kita beruzlah. Sama balik. Qala al-musannifu rahimallahu taala. Nak azan ya? Allahu akbar. Muhammad Rasulullah Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, wa amma inqita'u tam'ika anhum fahuwa aidan faidatun jazilatun fa innaman nazara ila zahratid dunya wa zinatiha taharraka hirsuhu wa ba'atha biquwwatil hirsi tam'uhu wa la yara illa khaybata fi aksaril ahwal fayata'azza bidzalika wa mahma i'tazala lam yushahid atau la yushahad wa idza lam yushahid lam yashtahi la yashtahi wa lam yatma lam yushahid wa idza lam yushahid lam yashtahi wa lam yatma. Artinya, dan ada pun memutuskan tamakmu, yakni kelobaanmu, mana ketamakanmu daripada mereka itu, daripada mukhalatah, bercampur dengan orang ni, maka iaitu pula dapat faedah yang amat besar. Oleh sebab itu Syekh menyebut fahuwa aidan ay ayidu aidan fahuwa inqita' ini, menjauhkan diri daripada banyak bergaul dengan orang ni. Ayidu aidan faidatan azimatan ataupun jazilatan, dia juga mempunyai faedah yang begitu banyak, dia kata.
Faedah begitu banyak. Bagi faedah yang begitu besar. Maka memutuskan tamakmu tadi. Maka kerana bahawasanya barang siapa melihat kepada keelokan dunia dan perhiasannya, menggerakkan ia akan hirsnya. Bila dia tengok keindahan dunia, keseronokan, jadi akan menyebabkan loba ataupun tamaknya tu. Dia sangat gemar. Sangat gemar. Tengok sana, tengok sini, jalan sana lagi, jalan sini. Mula pergi Tesco, pergi pula Ion, pergi pula lain. Oh, tahu maghrib lah. Tahu yang maghrib. Jadi contohnya begitu. Bila dia banyak berjalan, banyaklah gemarnya. Banyak tengok dunia, lagi tambah gemar. Jalan-jalan dengan Jeffrey ya. Jom Sat, kita tengok kok ada, jom kita berhenti dekat Toyota tapi you know, ada bau nak keluar ni Ustaz, dia kata. Bagi pula ke Toyota. Kemudian pergi pula kedai motor. Kedak pula pergi. Apa lagi, tolaklah kereta tu. Ambil baru kan. Ni nak jalan jauh ni Ustaz, kena tukar baru. Pergi pula kedai motor. Tolaklah motor tu, ambil baru. Ini baru sedap. Mana kata? Fikir-fikir balik rumah. Tolak tu ambil ni, dah berhutang banyak. Sana pun berhutang, sana berhutang. Pergi pula kedai perabot. Pergi pula kedai perabot. Banyaklah. Lagi banyak kita berjalan, lagi banyaklah. Lagi banyak kita bergaul, lagi banyaklah. Dia kata. Ini yang Tuan Syekh sebut lagi. Terpandanglah kepada keindahan dunia sehingga menyebabkan tamaklah kamu, yakni akan sangat gemar ia akan dunia, dan bangkit dengan sangat kuat gemarnya akan dunia itu, lobakan ia akan dunia. Oleh sebab itulah Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ad-dunya sijnul mu'mini. Dunia ni umpama penjara bagi orang beriman. Terbatas. Ada halal, ada haram. Wa jannatul kafirin. Tapi dunia ni umpama syurga bagi orang kafir. Dia tak kira halal haram. Siapa tak kira halal haram? Kafir. Orang yang beriman, dia ada batasan dia. Kita sebagai hamba Allah kena ikut apa yang Allah perintahkan. Satu hari Nabi Allah Isa bin Maryam pernah berkata, la tattakhizud dunya rabban. Jangan kamu sekalian jadikan dunia ini macam Tuhan kamu. Fatattakhidakum abida. Kesannya dunia ni akan jadikan kau hamba dia. Kalau kita jadikan dunia ni macam Tuhan, dunia jadikan kita ni hamba. Kita jadi hamba dunia. Sana sini, habis. Uknuzu kanzakum inda man la yudhi'uhu. Simpanlah pembandaran harta kamu di sisi orang yang tidak akan mensia-siakan. Mana suruh simpan amalan kita di sisi yang tidak mensia-siakan ialah Allah. Fa inna sahibal kanzi dunia, orang yang menyimpan harta dunia banyak-banyak ni, yakhafu alaihil afat. Dia akan takut hartanya habis. Cukuplah cerita Piramli Haji Bakhil. Kunci kan. Cerita Haji Bakhil. Banyak duit lah tu. Sorok sana, sorok sini, kita jadi susah hati. Kalau duit banyak, bawah katil sana, duit macam-macam. Nak tinggal rumah pun takut sekarang ni. Takut lampu pagar kena curi. Sebab apa? Lampu pagar pun bukan RM50, bukan RM10. Ni generator ratus. Takut pintu lampu pagar kena curi. Takut ini, Allah, nak pergi masjid cepat balik. Sebab apa? Takut tak ada orang di rumah ni. Kan takut hilang pula, ini hilang, macam-macam. Kereta pula parking jauh-jauh, takut cala. Takut cala. Kenapa tak parking tepi ni, Ustaz? Nanti orang lalu-lalu kerana cala. Kenapa ni? Ternampak je orang lalu. Ni tengok-tengok kereta aku kan cala dia kan. Jadi semayang pun tak khusyuk. Semayang tak khusyuk. Kereta canggih sangat. Kereta canggih.
Orang sentuh, ten bunyi. Allah tengah semayang, mula tak khusyuk. Itu kereta aku bunyi tu. Nampak? Kalau banyak sangat dengan pandang dunia, canggih sana, canggih sini, jadi payah dia kata. Oleh sebab itulah Nabi Allah Isa bin Maryam berkata, "Wa sahiba kanzillah la yakhafu alaihi al-afad." Orang yang menyimpan harta kepada Allah, ia tidak akan takut binasa. Jadi kalau kita simpan sekarang ni harta iaitu pahala di sisi Allah Taala, kita tak takut sebab Allah akan jaga, sebab Allah bersifat al-baqa, maka kita jangan batalkan simpanan kita tu. Begitu. Dan seterusnya Nabi Allah Isa bin Maryam berkata, "Ya ma'syaral hawariyin." Wahai hawariyun, itu pengikut-pengikut Nabi Allah Isa bin Maryam ni. "Inni qad kababtu lakum dunya ala wajhiha." Ketahuilah sesungguhnya telah aku sembamkan muka dunia ini. Dia kata, "Fala tan'ashuha ba'di." Jangan kamu bersonok-sonok dengan dunia selepas aku wafat. "Fa inna min khubsid dunya an usiyallahu fiha." Dia antara sehodoh-hodoh dunia, sebusuk-busuk, iaitu kau derhaka kepada Allah padanya. Disebabkan dunia kau derhaka ini. Sebab dunia kau tak beribadat. Sebab cari dunia kamu jadi derhaka kepada Allah. Derhaka pada Allah, tak menunaikan hak Allah. Semayang pun kamu ujung-ujungkan tak semayang, tapi macam cemeh-cemeh lah. Kerana cari dunia. Kamu tak abaikan rumah tangga, kau abaikan macam-macam lah. Kerana itu menyebabkan kamu terhina. Dan seterusnya Nabi Allah Isa bin Maryam pernah mengingatkan hawariyun, "Wa inna min khubzid dunya annal akhirata la tudraku illa bitarkiha." Seburuk-buruk dunia ni, dia kata, akhirat kamu takkan dapat capai melainkan kau tinggal dunia. Kalau kita sibuk je, tak datang mengaji ni, tak datang mengaji. Kalau kita sibuk cari dunia ni, tak akan datang sembahyang berjemaah. Kerana kita lawan, maka kita boleh datang. Kerana kita lawan ni, nafsu kita ni, kalau nak seronok, pergi jalan sana, pergi makan, bahawa boleh datang mengaji, boleh datang sembahyang jemaah, boleh mengaji, baca Quran, boleh berzikir dan sebagainya. Dan seterusnya lagi, "Ala fa'tabirud dunya." Ketahuilah, kau kena ambil iktibar tentang dunia ni. "Wala tu'ammiruha." Jangan kamu subur-suburkan dunia. Yang kau imarahkan, nak imarahkan masjid, kau imarahkan dunia. "Wa'lamu anna asla kulli khati'atin hubbud dunya." Sesungguhnya ibu kepada asal kepada tiap-tiap kesalahan ni, dosa ni, ialah cinta kepada dunia. "Wa rubba syahwati sa'atin awrasat ahlaha huznan tawilan." Ini penghujung kata Nabi Allah Isa bin Maryam kepada hawariyun, seketika kamu gemar kepada dunia, dia telah mewarisikan kepadanya, kepada orang ni, penyesalan yang berpanjangan. Terlepas kita satu waktu, bukan boleh cari balik waktu tu. Terlepas kau menyesal berpanjangan, kerana tidak akan boleh kamu dapat balik yang telah kau terlepas. Allahu Akbar. Ini kata Nabi Allah Isa bin Maryam kepada hawariyun. Perkataan Nabi Allah Isa ni disabdakan oleh Nabi SAW dan telah dipetik oleh Al-Imamul Ghazali, memuatkan dalam kitab beliau Muqasyafatul Qulub dalam bab tarkud dunia, meninggalkan dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sama balik kita. Dan tiada dilihat akan kejahatan melainkan di dalam membanyakkan loba, tamak, maka dapat kesakitan ia. Dengan demikian itu, dan manakala menjauhkan sekali-kali akan manusia, nescaya tiada melihat akan perhiasan dunia itu, dan apabila tiada melihat akan perhiasan dunia itu, nescaya tidak akan ingin ia akan dia, dan tiada loba akan dia. Ini di antara kelebihan orang yang berkhalwah, supaya dia sentiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para ahli ulama menyebut di antara kelebihan kita takut kepada Allah ini, di antaranya maghfiratuz zunub. Allah hapuskan dosa kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza iqsha'ara jildul 'abdi min khasyatillah", apabila berketak-ketaknya kulit hamba Allah itu kerana takutkan kepada Allah, tahatat minhu zunubuhu, akan berguguran dosa jatuh, sebagaimana yatahattu an syajaril yabisah waraqatuha, sebagaimana daun kering jatuh. Kita tak sampai tahu itu takut kepada Allah sampai terketar-ketar kulit ni. Tak makan betul terketar. Ketar. Ana daripada pagi tadi kan sampai malam tak makan. Mengapa? Menyambut menteri. Kencing pun aku tahan. Orang kata menteri nak sampai ni, tak sampai juga. Allah, ana jaga bahagian protokol pula tu. Dia kata, Allah, apa terketar ni? Ada roti. Terketar. Kenapa? Sambut menteri. Pernah terketar depan Allah, mengenangkan dosa. Allahu Akbar. Oleh sebab itu kelebihan orang yang sampai terketar-ketar, kulit ni sampai terketar begitu, kerana takutkan kepada Allah, Allah hapuskan dosa. Tapi nak sampai tahap itu, Allahu Akbar, kita pun tak tersampai. Itu pun pernah ada bila mengenang dosa yang kita lakukan sampai terketar-ketar. Orang kata, kau kena kencing manis kan? Sampai terketar pingsan. Tak ada kita. Belum pernah. Orang kencing manis tak makan dia. Kata-kata, cari gula. Tak ada pun, gula-gula ada. Gula-gula tak. Kerana gula-gula, minum air gula sikit. Hypo. Kan? Kita belum pernah sampai tahap itu. Patutlah Allah Subhanahu wa ta'ala hapuskan dosa bagi orang yang terketar-ketar mengenangkan dosa dia. Maka Allah berikan pahala besar. Tapi kalau rupa kita astagfirullah, boleh tersangih lagi, tak dapat. Kelebihan pertama, maghfirah. Dia tu Haji Rahman. Haji Rahman senang terketar. Begitu? Menangis, mengenangkan dosa, terketar-ketar, Allahu Akbar. Ini besar pahala. Yang kedua, al-amnu fil akhirah. Aman dia di akhirat besok. Orang yang takut kepada Allah ni aman. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, wa izzati wa jalali, demi kebesaranku, keagunganku, tidak akan berkumpul di atas hamba-Ku dua takut dan dua aman. Apabila dia takut akanku di dunia, aku amankan dia di akhirat. Tapi barang siapa yang dia rasa aman dalam dunia, aku takutkan besok di akhirat. Kalau kita rasa takut pada Allah, maka Allah berikan aman di akhirat besok. Fa idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Siapa rasa takut kepada Allah sekarang ni, besok tenang di akhirat. Macam kita bagi nasihat anak-anak, susahlah sikit. Belajarlah susah. Belajar sungguh-sungguh, besok senang, dah tua. Nah, jangan jadi macam ayah. Dulu suruh mengaji, pergi mencari ikan, begitu. Kita lah suruh mengaji, pergi cari ikan. Suruh mengaji, pergi lari dah mana-mana. Dah tua-tua. Kita pun cakap ke anak, jangan jadi macam ayah, tengok ayah susah. Ayah tak mau anak susah macam ayah. Begitulah kita bersusah payah dalam dunia untuk mencarikan kerana Allah, maka di akhirat Allah bagikan kesenangan. Dan seterusnya yang ketiga, yuzilluhullahu yaumal qiyamah fi zillih. Yuzilluhullah, Allah naungkan ia pada hari kiamat dengan naungan. Allah berikan naungan rahmat. Dan yang seterusnya, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga kelebihan orang yang mengenangkan dosa sehingga menitiskan air mata, iaitu menangis. Menangis ni diuraikan oleh ulama begitu banyak kategori menangis. Menangis ini hampir kepada 10 jenis menangis.
Ada menangis bukaur rahmah war ra'fah. Itu menangis kerana mendapat rahmat daripada Allah. Allah. Niti hari mata kerana dapat rahmat. Kita dapat rahmat, tergelak habis begitu. Dapat rahmat sehingga menitis air mata kerana mendapat rahmat daripada Allah. Dia bersyukur pada Allah Ta'ala. Ada dinamakan bukaul khauf, menangis kerana takutkan kepada Allah. Ada yang ketiga, bukaul mahabbati wasyauqi, menangis kerana cintakan kepada Allah dan rindukan Allah. Tiga perkara ni, ini baru tiga. Menangis ni, nombor satu pun tak lepas kita, nombor dua pun belum dapat, nombor tiga petah lagi. Bukaul mahabbah, menangis kerana cintakan Allah. Pernah Jeffrey? Wah, tinggi ni. Allahu Akbar. Lagi, bukaul huzni. Menangis kerana sedihnya. Sedih, pernah kita rasa sedih kerana tak dapat sembahyang jemaah. Sedih pada hari ini sampai ke malam kerana terlepas sembahyang sunat duha. Jangan, tak pernah jumpa kan. Inilah maqam, kedudukan yang tertinggi. Dia ada 10 jenis menangis. Ini pun 4 menangis ni pun belum ada kat kita lagi. Oleh sebab itulah dilatihkan dengan beruzlah supaya mudah-mudahan dapat bukaul khasyah wa bukaul khauf, menangis kerana takutkan sesan Allah, menangis takut-takut Allah tidak terima amalan. Itu pun sudah cukup. Sudah boleh terselamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung pengajian kita ni pada masa akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Ilahi najini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i wahab li fi madinatihi qararan wa rizqan thumma dafnan bil baqi'i ilahi najini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i wa khatimatan biimanin wa sitran jamilan bil mujibi wa bis sami'i ilahi najini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i wasukna makkah zamanan wa tawran wa bitaibatan fi mujawarati syafi'i ilahi najini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i salatullah daimatun alaihi ma'al ashab wal alir rafi'i ilahi najini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Kita mohon pada Allah Ta'ala wa khatimatan bi imanin, matikanlah kami ya Allah dengan keadaan beriman, wa sitran jamila, dosa kita ditutup oleh Allah. Minta kepada siapa? Bil mujibi wa bis sami', Tuhan yang memperkenankan dan Tuhan yang sentiasa mendengar permintaan kita. Al-Fatihah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة اللهم حببنا في صلاة الجماعة اللهم حببنا في صلاة الجماعة اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة